Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal untuk terus bersemangat kita mengakhirkan hujung 2020 ini dengan pengalaman hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menatap saban hari dengan Al-Quran sehingga Allah pasti akan memimpin kita insya-Allah. Itulah doa kita, ihdinas siratal mustaqim, dalam kehidupan, dalam solat kita saban hari. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz ya? Sihat. Alhamdulillah. Kita bertemu hari ini Ustaz untuk kita meneruskan daripada surah Al-An'am di hujung-hujung ini ataupun di pertengahan ini kita bercakap tentang bagaimana surah Al-An'am ini mencerahkan kita tentang keimanan dan ketauhidan bersama dengan tuan-tuan adik-adik yang sudah pun habis kelas mungkin ya. Mari kita tengok pada halaman 137. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita ingin memohon hidayah di hujung tahun 2020 ini dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita dengan hidayah memulakan tahun baru kita. Tinggal sekitar 2 minggu untuk kita sama-sama melihat bahawa adakah perubahan bila kita membaca Al-Quran ini, berubahkah cara fikir kita, berubahkah akhlak kita, berubahkah cara hati kita ya. Dan saya yakin pada tuan-tuan sekalian mendengar alunan bacaan Al-Quran kita baca bersama pada setiap hari ini sebenarnya ia menjadi sumber az-zikr ya, sebagai sumber mengingat Allah. Dan sudah tentunya dalam surah Ar-Ra'd Allah menyatakan dengan mengingati Allah ini jiwa akan tenang. Ya, tenang ini tidak semestinya tidak ada masalah, tenang tidak semestinya tidak buat silap, tetapi tenang itu bila tahu bahawa Allah lah sebagai tempat untuk kita bergantung dan bergabung. Jadi dalam surah Al-An'am ini kita menyambung hari ini pada halaman 137. Mari kita lihat apakah sinopsisnya. Iaitu pada ayat 74 hingga 79 kita akan mendengar ataupun kita dibawakan kisah Nabi Ibrahim yang telah muncul pada surah Al-Baqarah. Kali ini muncul dalam surah Al-An'am berkaitan dengan topik tauhid bersama dengan
azar, dan sebab beliau meninggalkan ya kemusyrikan oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian pada ayat 80 hingga 81 kita akan melihat terus ya dialog antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan ini penting kerana kita sudah pun belajar surah Al-An'am ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu taala, keimanan pada Allah Subhanahu taala, dan Nabi Ibrahim dibawakan ada kaitan dengan orang-orang di Mekah ya, dan ada kaitan dengan kita yang berada di lokasi di tanah air masing-masing, ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Jom kita sama-sama ya, tuan-tuan yang belum share lagi boleh share di Facebook ya, ataupun di YouTube ataupun di mana sahaja, beritahu kepada kawan-kawan hari ini ada kisah Nabi Ibrahim, dan kisah ini istimewa menceritakan bagaimana tauhid bukan sekadar dalam diri, tetapi tauhid itu dijelmakan dalam hubungan anak ayah dengan masyarakat. Kita baca daripada ayat 74 hingga ayat 78. Baik, terima kasih sahabat saya, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul Ismail. Seterusnya para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak teruskan lagi kesinambungan kehidupan kita hayatuna ma'al Quran bersama dengan kalamullah. Moga-moga Al-Quran ini memberi kesan dalam kehidupan kita, syakhsiah kita, dalam pembinaan diri kita insan, keluarga kita dan juga masyarakat serta ummah Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Kita akan bacakan ayat yang ke-74 hingga ayat yang ke-78. Baik. Dengan cuba dengan tarannum nahwan sah. Insya-Allah. A'udzubillahi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 74 hingga 78. Sebagaimana yang kita lihat pada hari semalam, ayat 73 semalam kita diperkenalkan wahwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi ini. As-samawat itu maksudnya pelbagai petala langit, tuan-tuan ya, bukan sekadar langit tapi pelbagai petala langit. Dan langit yang kita lihat yang ada bintang, ada matahari ini adalah langit yang pertama ya, as-sama ad-dunya.
Tetapi langit-langit itu bukan langit-langit dalam mulut kita ustaz ya. Ini pelbagai petala langit yang ada ini kita tidak tahu, tidak nampak kecuali apabila diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pastinya langit ini di akhirat nanti, maksudnya bila bercakap tentang jannah ustaz ya, adalah seperti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi syurga ini adalah seluas langit pelbagai petala tersebut. Kita duduk hanya di bumi ya, bukan di Pluto, bukan di Marikh, itu barulah langit pertama ya, belum lagi kita bercakap tentang langit yang lain yang kita tidak tahu tapi Allah maklumkan. Baik. Apakah fungsinya? Bil haqq, iaitu ada kebenaran, ada tujuan. Allah jadikan ini bukan sia-sia. Kalau kita mungkinlah ya ustaz ya, kita tak duduk di Marikh, kita tak duduk di langit kedua, 3, 4, 5 itu, Allah ciptakan buat apa? Kan bila kita fikir-fikir balik, Allah cakap bil haqq, mesti ada kebenaran, mesti ada tujuan. Lagi kita jelas tujuannya ialah kerana ia juga untuk kita juga satu hari nanti, kalau tuan-tuan semua kita diizinkan insya-Allah dengan rahmat Allah masuk ke syurga, baru kita tahu rupanya lebih luas daripada apa yang ada di bumi ini. Bumi ini dah cantik dah, tapi rupa-rupanya lebih daripada itu. Jadi ini adalah kepada orang yang beriman, dan Allah mengetahui alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah ini maha bijaksana, Allah mengetahui apa yang ke depan, belakang, dalam, atas, segala penjuru. Maka Allah bawakan satu kisah yang praktikal yang kita dimaklumkan pada ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya, nama yang digunakan di sini Azar, patutkah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini kisah Nabi Ibrahim pada surah Al-An'am. Kalau di dalam surah Al-Baqarah yang banyak bercakap tentang kepimpinan, maka pada waktu itu ceritanya banyak berkaitan dengan perjuangan menghadapi ujian dan kepimpinan Nabi Ibrahim. Tapi di sini bila banyak bercakap tentang tauhid, maka dibawakan sisi tauhid dalam kisah Nabi Ibrahim. Dan mengapa Nabi Ibrahim kisah ini dibawakan dalam surah Al-An'am? Salah satunya kerana audiens yang mendengar pada waktu di Mekah itu adalah orang-orang Quraisy Mekah. Mereka merasakan bahawa Kaabah yang ada ustaz ya, itu adalah legacy Nabi Ibrahim, itu adalah tinggalan Nabi Ibrahim. Mereka mulia kerana mereka berkait dengan Nabi Ibrahim. Mereka rasakan bahawa ini nenek moyang kami. Tetapi sebenarnya dalam nenek moyang mereka, Allah tekankan Nabi Ibrahim tidak syirikkan Allah SWT. Malah dia menyatakan kepada ayahnya di Abi Azar, atattahizu asnaman alihah, kamu ambil asnam ke sebagai Tuhan? Kan. Jadi ini hujah untuk memberitahu kepada orang Mekah pada waktu itu, kamu jangan sekadar tuntut ataupun klaim kamu ini adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, daripada Adnan, daripada Nabi Ismail, Adnan, dan sampailah kepada Arab di Mekah, tetapi mesti ada kualiti, bukan sekadar keturunan. Ya, zaman sekarang ustaz ya, dia kata ayah saya ulama kan, ayah saya ustaz, orang bisnes berjaya, itu ayah kan. Tapi diri itu kena tengok nilainya itu. Dan dalam hal ini ialah nilai tauhid, inni araka qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku ini melihat kamu, melihat engkau wahai ayah, wahai dan kaummu fi dhalalin mubin. Istilah arak ya, aku melihat kamu ini, mungkin kalau kita terjemahkan bahasa Melayu, aku melihat kamu ni kasar sikit ustaz ya. Dia macam dalam bahasa Inggeris lah kan, kalau kita terjemah jadi you. Kalau kita panggil ayah kita you, I can see you kan, ataupun I think you are wrong contohnya lah kan. Kita rasa macam kasar sikit. Tetapi di dalam bahasa Arab, perkataan contoh kita berdoa pada Allah pun kan, innaka antat tawwabur rahim. Anta itu bukannya engkau dalam bahasa kasar ya, tetapi itu adalah bahasa lembut, dengan rasa khuduk, rasa rendah diri. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang istilahnya awwab ya, yang jenis lembut. Dia Nabi Ibrahim, Nabi Isa ni dia lebih kurang lembut. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Musa ini strong character sedikit ya, tak puas hati je zas ustaz ya. Jadi kalau zaman sahabat tu Nabi Ibrahim, Nabi Isa ni diwakili oleh Abu Bakar. Lembut orangnya, tapi jangan main-main ya. Waktu tertentu Abu Bakar lebih kasar daripada Umar. Pergi cari orang yang tak bayar zakat. Umar kata tak payahlah perangi, Abu Bakar kata no way kan. Jadi
Di situ kita bercakap tentang personality. Jadi Nabi Ibrahim bercakap bahawa engkau dalam keadaan ya ayah, engkau ni dalam keadaan yang tak berapa betul ya Allah atau ayah, iaitu dhalalim mubin, bingung ataupun sesat. Jadi perkara ini bukan mudah Ustaz ya untuk seorang anak nak bercakap kepada ayah, tetapi kerana tauhid Nabi Ibrahim sayang sangat pada ayahnya, beliau berkata begini. Wa kadzalika nuri Ibrahim, ya, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan malakutas samawati wal ard, ya, menampakkan kerajaan langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, dan jadilah daripada orang-orang yang yakin. Ya, kalau ikutkan kepada Asfahani, dia menyatakan tentang istilah yakin ini, faham yang telah mencapai ketenangan dan hukum yang telah mencapai ketetapan. Dan yakin itu adalah salah satu daripada sifat ilmu di atas makrifat dan dirayah. Ya, apa maksudnya kat situ? Ialah yakin ini adalah keimanan yang tenang, Ustaz. Tak ada bergolak-golak lagi dah kan. Contohnya kalau ada yang kata bahawa betulkah Allah bagi rezeki tahun 2021? 2020 ni nampak macam sukar. Tapi bagi orang yang yakin, dia yakin dah tengok dah bukti selama ini Allah bagi, mudah saja bagi Allah nak menyiapkan untuk 2021 rezeki dalam kehidupan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang yakin pada hari akhirat. Jadi ayat 75 ini poin yang penting. Allah menampakkan pada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah pada langit dan bumi. Ya. Apa poinnya? Poinnya ialah Nabi Ibrahim menggunakan kemahiran berfikirnya, melihat dan berfikirnya, tetapi bertemu juga dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, proses dibuat dalam masa sama Allah mengurniakan hidayah kepada Nabi Ibrahim sehingga menjadi waliyakuna minal muqinin. Ini proses yang kita kena lalui juga. Kita belajar sains ustaznya, kita belajar pelbagai ilmu, kita berfikir, tapi kita perlu juga ilmu nakal. Ilmu akal kita fikir, kita belajar, tapi ilmu nakal yang datang daripada Quran, bila kita tadabbur betul-betul, akhirnya kita nampak dalam alam maya pada ini, oh, sebenarnya tidak mungkin ada pencipta lain, tidak patut kalau saya ini tidak menyerah kepada pemilik, kepada kerajaan yang hebat ini. Ini adalah perkara yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Falamma, apabila malam bertukar gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Ini mungkin kontroversi Ustaz ya. Ada orang kata Nabi Ibrahim ni awalnya bukan Islam ke? Kan kita kena faham bahawa ini adalah penghujahan, ya, penghujahan daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim. Nanti kita tengok pada ayat yang ke-80, nanti kita jumpa wahajjahu qaumuhu, ya. Jadi kaumnya berhujah, membantah, jadi Nabi Ibrahim membawakan bukti ini. Jadi apakah yang berlaku? Bila nampak pada waktu malam dah gelap ini, nampak bintang, kata Nabi Ibrahim, qala, bukan dhanna. Bukan Nabi Ibrahim bersangka ataupun apa istilahnya beriman, bukan. Ini istilahnya qala. Penting kita beri perhatian kat situ. Qala hadza rabbi. Jadi nak cakap ni, cakap pada siapa kan? Maksudnya kat sini Nabi Ibrahim sedang menunjukkan, ya, kepada orang-orang pada waktu itu. Ini buktinya, ya, qala itu. Kalau tidak kita akan cakap dhanna, kan? Mungkin Nabi Ibrahim bersangka bahawa hadza rabbi. Jadi perkataan qala itu sendiri kita dapat faham bahawa ini bukannya, ada orang ustaznya dia kata okey kot, kalau saya nak rasakan keimanan pada Allah ini, saya kena ambil pengalaman Nabi Ibrahim, keluar Islam dulu, lepas tu masuk balik, baru lebih yakin jadi macam Nabi Ibrahim. Itu salah faham daripada teks. Pasal apa? Ini Nabi Ibrahim sedang demonstrate, sedang menunjukkan kepada kaumnya, hujahlah kan. Hadza rabbi, falamma, apabila apa yang berlaku? Apabila terbenam, ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Qala la uhibbul afilin. Jadi Nabi Ibrahim menunjukkan, okey, ini Tuhanku, kan? Kalau katakan ini Tuhanku, tapi Tuhan terbenam. Mana mungkin Tuhan terbenam? Jadi itu penghujahan yang diberikan kepada orang-orang kaum dia pada waktu itu. Kemudian apa lagi? Ini proses, tuan-tuan ya, proses. Pasal Nabi Ibrahim boleh cakap je, sila beriman. Boleh je kan? Boleh cakap bintang diciptakan oleh Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Itu betul. Itu dari segi ilmu laduni ataupun ilmu wahyu nakal daripada Allah. Tapi ilmu akal
Ini proses yang dibuat, inilah proses pencerapan didikan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Dan pada ayat 77 itu ada pula perkataan qamar, ya, Nabi Ibrahim nampak bulan yang terbit, kemudian dia berkata hadza rabbi, sama juga, tetapi mungkin sedikit berbeza respon selepas itu. Jadi kita akan sama-sama lihat lebih lagi selepas rehat. Mari kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan dal yang maksudnya sesat, tersilap, buntu, ya, 191 kali disebut dalam Quran. Dan menariknya dal ini ada kaitan dengan hub, cinta. Itu sebabnya makin cinta makin sesat, Ustaz, ya. Itu maksud yang diberikan oleh ulama. Itu sebabnya mengapa kita berdoa dijauhkan daripada dalin, kerana umat Nasrani itu terlampau cinta pada Nabi Isa, tapi cinta itu buta, Ustaz, ya, sampai boleh menyebabkan sesat, dan kita tidak mahu jadi sesat. Itulah panduan ilmu yang Allah berikan, hidayah yang kita dapat. Dan ini jugalah kata Nabi Ibrahim tadi, la uhibbul afilin, aku tidak cinta kepada yang terbenam. Pasal yang terbenam ini, walaupun terbenam saya suka, jadi sesat. Nabi Ibrahim tidak mahu sesat. Jadi insya-Allah kita dalami lagi selepas kita berehat. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Berminat untuk membetulkan bacaan, mendalami teknik tadabbur? Kami di TV Al-Hijrah dengan kerjasama Akademi Sinergi ingin menawarkan kelas talaqi dan tadabbur secara online. Jom sertai kami, daftar segera. Jumpa nanti. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, yakni paling baik akhlaknya ketika di dunia, maka akan dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Akan dekat kedudukannya, yang mana kedudukan Nabi adalah tidak boleh ditandingi oleh mana-mana para Nabi, mana-mana para wali. Beliau berada di tempat yang tertinggi sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah, maka akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saksikan Tawajuh setiap hari Khamis jam 7.30 malam di TV Al-Hijrah. Jadi mudah nak buangkan, mudah nak tanggalkan memang. Terutamanya kita wanita yang nak solat dan sebagainya kan. Itu yang penting. Time makeup. Lip my eyes kejap je. Okey, macam tu saya kena dapatkan ni. Kalau kita infak sekarang, confirm duit itu manfaat untuk kita. Untuk diri sendiri. Ya. Bank in kita untuk kita shopping dalam kubur nanti. Itu seronok. Jadi dia orang petani. Ya. Memang majoriti petani. Makan pun suka-suka makan saja. Apa jadinya dunia tanpa Islam? Cetusan Islamofobia di bumi Amerika. Bagaimana Hanum dan Rangga mendapatkan jawapan persoalan itu? Saksikan Bulan Terbelah di Langit Amerika 26 Disember ini jam 9 malam di bioskop Hijrah, hanya di TV Al-Hijrah, TV kita untuk semua. إني وجهت وجهي
inilah ayat yang sentiasa kita baca pada permulaan salat kita setiap hari. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, dan kita pasrah, kita tunduk kepada Hanif, agama yang betul dan lurus, dan kita tegaskan wama ana minal musyrikin, kita bukan di kalangan orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini juga meresap dalam diri kita, sebagaimana ada komen daripada para penonton. Raja Aznin dia kata bukan sekadar melihat keturunan, dia quote apa yang Ustaz cakap tadi, tapi melihat diri kita sendiri dari segi personality. Maknanya mungkin ada di kalangan kita, mungkin ada di kalangan anak-anak ataupun suami ataupun isteri, mungkin mereka tak sama dengan anak ini. Mungkin anak ni baik, akhlak baik, dapat anak ini mungkin akhlaknya kurang baik, kita susah hati. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa, terus berdakwah. Kita terus mendoakan anak-anak kita, beri nasihat dan jangan putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita ambil pengajaran daripada kisah hebatnya hujah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, kita nak ambil sikit tentang tajwid. Kita masih lagi tentang di hujung-hujung perbahasan sifat huruf. Maka kita nak lihat di slide kita huruf yang kita pilih pada hari ini. Berapa kalimah yang perlu dijelaskan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran pada hurufnya. Kita lihat kalimah yang pertama, iaitu perkataan mahzura dan juga mahzura. Mahzura yang pertama dengan dha, mesti jelaskan dha tebal kat situ, mahzura. Kalau mahzura ni maksud dia tersekat. Pemberian Allah Taala ni tidak ada yang tersekat, mahzura. Kalau dengan zal, mahzura, satu benda yang ditakuti. Azab Allah, benda yang sangat mahzur, yang perlu kita ambil peringatan dan ditakuti. Dua kalimah tu kalau kita tertukar, kita contoh dha tu kita nipiskan dha, dia akan berubah jadi dha dan maknanya berubah. Kalau ayat tu mahzura dan kedua mahzura itu dengan zal. Juga contoh pada yaghsha dengan ghain, yaghsha dengan maksudnya yang menimpa, yaghsha nas, yang menimpa manusia. Satu lagi kalimah sama tapi berbeza pada hurufnya, kha, yakhsha, kena jelaskan. Yang atas tu yaghsha dengan ghain, yang bawah tu yakhsha. Tapi juga mudah berlaku kesilapan di kalangan kita bila baca yang tempat ghain tu dia tak sampai ghain. Yaghsha disebut yakhsha. Ada yang tempat kha sepatutnya yakhsha dibaca dengan yaghsha. Maka kalau kita ubah itu, maka maknanya dia berubah. Yakhsha kita ada perasaannya takut kepada Allah Subhanahu wa huwa yakhsha, yang seorang yang takut. Yakhsha yang menimpa. Nak beritahunya ialah sifat itu kalau kita kurangkan sifat, kita tak sebut dengan jelas, maka dia boleh bertukar huruf. Bertukar huruf, of course dia akan menukarkan maknalah. Makna dia. Jadi penting sangat ya tentang kita membaca dengan bunyi makhraj yang betul, sifat yang betul agar tidak tertukarlah ya. Dalam bahasa Melayu ni jarang kita tertukar. Kan ada tukar juga kan. Dia huruf tertukar jelas beza tu mungkin boleh berlaku. Betul. Kan kalau dalam bahasa Melayu tu tertukar tu orang boleh faham lagi. Boleh faham. Contoh kamu nak pergi mana? Kata nak pergi mana tu? Kalau orang lorak-lorak pergi mana? Pergi mana? Orang faham lagi, kita boleh faham lagi. Tapi kalau Quran ni dia boleh berbeza kan. Dia kalau baris atas bagi bawahnya itu boleh memberi makna yang berbeza, apatah lagi huruf-huruf itu tadi. Baik, jadi kita ingin meneruskan ya ayat 79 hingga 81. Kalau kita tengok sebentar tadi, kita dah baca ayat 74 hingga 78 ya. Kita dah berbincang Nabi Ibrahim berhujah ya. Poinnya berhujah, itu sebabnya penggunaan perkataan qala itu penting untuk kita fahami. Dan ini isu tentang akidah Ustaz ya. Janganlah pula kita kata Nabi Ibrahim ni pun juga dia ni dulunya syirik, lepas tu jadi nabi, lepas tu masuk Islam kan. Itu sebenarnya kalau kita tengok Ustaz baca tadi diulang, wama ana minal musyrikin. Ma itu dalam bahasa Arab ialah tak pernah. Ya, dia ada wala, walan ya, lan, la, ma. Jadi ma ini tak pernah. Wama ana minal musyrikin ini sekarang tidak syirik, sebelum ini pun tidak pernah syirik. Itu yang kita akan baca sekali lagi selepas ini. Jadi Nabi Ibrahim pada ayat 77 itu melihat pula kepada bulan. Tadi bintang, bulan,
kemudian kata beliau ialah hadza rabbi, ya, tetapi bila terbenam dia kata lam yahdini, ya, tidak memberiku petunjuk Tuhanku, la akuna minadh dhalin, iaitu sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku pastilah aku termasuk orang yang sesat, ya. Jadi tengok bulan, kemudian dia tengok matahari pula, ya, besar, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Kalau kita beri perhatian kat sini, penggunaan asy-syamsa bazirah pada ayat yang ke-78 itu dalam bentuk yang istilahnya feminin, ustaz, ya, muannas, tetapi bila kata hadza rabbi hadza akbar itu dia menggunakan perkataan hadza bukannya hadhihi. Pasal apa? Pasal hadza itu merujuk pada konsep ketuhanan, bukan pada objek tersebut. Dia nak beritahu bahawa takkanlah timbul tenggelam Tuhan ni. Jadi itu point dia, tuan-tuan, ya. Dan apakah yang dihujungkan oleh Nabi Ibrahim, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, aku ini bara, aku ini berpisah, aku tak ada kaitan dengan apa yang kamu syirikkan. Kamu syirikkan, bukannya kita syirikkan. Itu perkataan-perkataan pasal kisah ini sering disalahfahami, ya, untuk menghalalkan keluar Islam kemudian masuk balik. Nak cuba rasa, padahal sebenarnya orang dah ada cahaya, Ustaz, dia tak berani nak pergi gelap, kan? Sengaja je gelapkan kehidupan, ya. Kita dah ada mata, butakan sekejap, lepas tu tengok kalau boleh terang balik, tengok betapa berharganya cahaya matahari, kan? Itu adalah cara logik yang tidak tepat. Baik. Jadi pada ayat 79 kita ingin baca sehingga ayat 81 untuk kita melihat penghujahan cara berfikir Nabi Ibrahim, aras tinggi yang kita perlu belajar dalam kita bertauhid pada Allah. Silakan, Ustaz. Baik, kita terus mengambil pengajaran daripada ayat-ayat seterusnya, kerana bila kita baca Al-Quran, kita kena rasa bahawa Al-Quran sedang berbicara dengan kita semua, bahkan insya-Allah akan menyelesaikan kita punya masalah kita, akidah, masalah lain juga, ibadat, akhlak dan sebagainya. Terus ayat yang ke-79 dan 81 hingga 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in 'ilma afala tatadhakkarun وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله.
Surah Al-Azim Azim, gitulah bacaan daripada ayat 79 hingga 81. Ayat 79 inilah yang selalu kita baca dalam solat kita Ustaz ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan ya, kepada Tuhan yang menciptakan langit, pelbagai petala ini dan bumi, hanif, dengan betul-betul lurus. Jadi perkataan yang digunakan di sini ialah fataras samawati wal ard, yang mencipta tapi tidak letakkan khalaqa ya, bukan sekadar Allah ciptakan daripada kosong menjadi sesuatu, tapi fatara ini menciptakan kemudian diadun dicantikkan, inilah fatara. Dan fatara ini juga ada kaitan dengan perkataan fitrah kita Ustaz. Makin kita melihat kepada kecantikan yang ada, kecantikan itu adalah fitrah. Dan kecantikan yang terbaik dalam dunia ini adalah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada orang kata bahawa saya tak cantik lah, kan? Saya kena cantikkan lagi. Kalau dia mudarat, okeylah, ada orang buat apa plastik surgery ke apa sebagainya pasal mungkin ada masalah mudarat Ustaz ya. Tapi kalau katakan dia banyak tengok cerita Korea ya, lepas tu dia nak apa bedah sana bedah sini apa sebagainya untuk mengubah ciptaan Allah, kita khawatir nanti kita mempersoalkan kepada fitrah yang Allah telah berikan. Dan lebih daripada itu, fitrah yang paling penting adalah fitrah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-80 itu, kaum Nabi Ibrahim berhujah ya, berhujah ataupun membantah pada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim membalas, atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Engkau nak berbantah dengan aku ni dah dapat hidayah daripada Allah, dia telah memberikanku petunjuk. Jadi kalau kita perasan tadi, Nabi Ibrahim dah menggunakan kapasiti berfikir ya, mempersoalkan bintang, bulan, matahari. Itu proses ilmu kita, dunia dalam akal kita. Tapi dalam masa yang sama, bila Allah berikan daripada wahyu, dua perkara itu akan menjadi amat hebat ya. Pasal ada orang Ustaz ya, mungkin dia belajar pasal matahari, pasal kejuruteraan, doktor apa sebagainya, hebat, tapi tidak dapat hidayah, masih lagi tidak mahu menyerah kepada Allah SWT ya. Jadi itu sebabnya kita tak pelik ada orang yang memang profesor tahap tinggi, tetapi bila tak dapat hidayah, itu menyebabkan mereka mungkin masih lagi berhujah dengan hujah yang tidak benar. Jadi kata Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'a. Aku tidak takut apa yang kamu syirikkan ya. Wasi'a rabbi kullasyai'in ilma, ilmu Allah itu luas. Afala tatazakkarun. Perhatian kita terutama pada perkataan afala tatazakkarun pada ayat 80. Apa maksudnya? Tidakkah kamu mengambil pengajaran? Tidakkah kamu mengambil peringatan? Tatazakkarun ini maksudnya apa? Bila kita diberikan ilmu, diberikan hidayah, kita sepatutnya ingat balik. Ingat apa? Ingat fitrah kita. Ya, bila Allah memberikan kepada kita ayat-ayat ini, alam ini, kita ingat Allah lah yang fataras samawati wal ard. Fitrah kita sebagai seorang hamba memang mengakui tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Al-Quran, dengan adanya Nabi Ibrahim datang, dengan adanya tazkirah, ia menyebabkan kita ingat balik asal usul kita. Kita ingat balik bahawa saya jangan takut kepada perkara yang syirik. Contohnya Ustaz ya, ada orang kata tahun 2021 ni saya takutlah. Kan? Pasal tak pasti apa yang berlaku pada tahun 2021. Jangan takut. Pasal apa? Pasal yang pentingnya adalah Allah. Allah dah jaga selama ini, Allah boleh jaga seterusnya. Allah bagi ujian sikit untuk kita sama-sama kembali balik ya. Takut kepada Allah, bukan takut kepada ma tusyriku nabihi illa an yasha bihi syai'a ya. Dan diteruskan pada ayat 81. Kali ini Nabi Ibrahim mengingatkan lagi tentang psikologi manusia. Mengapa manusia sanggup syirik? Kerana ada unsur takut. Tapi Nabi Ibrahim, kita juga diluruskan oleh Allah SWT, takut yang sepatutnya takut yang macam mana? Kita baca sekali lagi Ustaz, ayat 81. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu sekutukan dengan Allah padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak turunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah daripada kedua-dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan daripada malapetaka jika kamu mengetahui? Apakah cara penghujahan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertanya pasal orang musyrik ini, ya, orang-orang kaumnya itu, dia menakut-nakutkan kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, macam mana aku nak takut? Kan, wa kaifa akhaf ma asyraktum, apa yang kamu syirikkan? Mereka ada yang syirikkan letak berhala kerana nak minta hujan, nak minta perlindungan, nak dapat rezeki, nak dapat itu ini. Zaman sekarang ustaz ya, ada orang masuk kepada mempertahankan diri kena pakai masuk jarum lah, kena untuk kebal minum ini, letak minyak, letak bunga sebagainya, kerana dia nakkan perlindungan. Tapi sebenarnya kata Nabi Ibrahim, wa kaifa akhaf, macam mana aku nak takut pada apa yang kamu syirikkan, ya, dengan sebab kamu takut dengan segala perlindungan yang kamu nak, kamu sanggup bersyirik, padahal kamu sendiri tidak takut kepada apa yang telah Allah yang annakum asyraktum, ya, dengan apa yang kamu telah persekutukan dengan Allah. Tapi Allah tidak pernah cakap, Allah tidak pernah cakap, Allah tidak pernah yunazzil bihi alaikum sultana. Allah tidak pernah keluarkan hujah-hujah keterangan tentang perkara ini. Jadi bila dah tengok alam ni hebat, ya, dicipta oleh Allah, Tuhan yang hebat, kemudian dia takut kepada apa Ustaz? Takut kepada tarikh lahir. Kalau katakan bulan Januari nanti saya ni jadi kasar, jadi saya takut ni lahir. Jadi akhirnya dia percaya benda lain, percaya benda-benda karut yang bukan lam yunazzil bihi alaikum sultana. Ada yang pergi ke hutan, dia kata kalau tak minta izin pada penjaga hutan, nanti takut perut kembung contohnya, kan? Ataupun takut apa lagi? Takut hantu, takut 2021, macam-macam dah takut. Yang ini tuan-tuan sekalian, manusia memang ada rasa takut. Ya, memang ada rasa takut, ada rasa bersedih, ada bimbang, tetapi yang Allah gariskan, yang diajarkan pada Nabi Ibrahim, diajarkan kepada kita ialah jangan takut kepada benda yang tidak benar, tidak sultan, tidak ada hujah betul daripada Allah. Jadi kita kena takut pada siapa? Takut dengan Allah, ya kan? Kalau katakan masuk 2021 ni takut, alamak, saya punya amalan saya punya solat saya punya Quran saya tak cukup betul-betul. Yang itu takut okey. Pasal kita takut pada Allah, jadi kita baiki lagi. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, ya, mana golongan yang patut mendapat keamanan? Sudah tentunya yang meminta perlindungan daripada Allah, yang menjadikan yang fataras samawati wal ard, berbanding dengan takut kepada, ada orang takut pada gagak Ustaz. Kan ada pendapat yang kata kalau gagak lalu atas rumah tu tak lamalah tu dia takut, kan. Dan takut tu kalau satu kepercayaan tu dah silap dah, ya. Tapi lebih daripada itu, kalau tak ada gagak dia tak takut untuk mati, kan. Padahal sebenarnya surah Al-An'am ini pada ayat kedua Allah ceritakan tentang dua ajal. Ajal yang pertama ajal kehidupan kita, dan ajal kedua adalah kiamat, ya, masa yang perlu kita buat persediaan. Di hujung itu Allah kata in kuntum ta'lamun. Isunya apa tuan-tuan sekalian? Dalam bertauhid kita perlu mengetahui. Jika mereka mengetahui, mereka tahu bahawa sebenarnya yang mendapat keamanan sebenar-benarnya adalah orang yang beriman, yang meminta perlindungan daripada Allah. Tidak perlu syirik, tidak perlu letak dream catcher Ustaz, ya. Untuk menarik impian-impian 2021, tak payah. Kita hanya bergantung kepada Allah yang kita bergantung sepanjang hidup kita. Membawa kita kepada situasi kita pada halaman 137, apakah karikatur kita?
Di situ kita bercakap tentang creator, pencipta langit bumi, ya, tentang ada orang yang mengidolkan, ya, yang memberhalakan sesama makhluk, ya. Kita nak jauhkan, kita nak meneruskan legasi Nabi Ibrahim dengan melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Semuanya ini menyebabkan kita bertauhid kepada pencipta, bukan bertauhid ataupun menyembah kepada makhluk. Dan caranya macam mana? Sudah tentunya hujah-hujah ini kita datangkan daripada Al-Quran. Pasal orang-orang yang bukan beriman, dia hanya hujah daripada pemikiran ataupun nafsu semata-mata. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, bertanya untuk mendapatkan jawapan yang benar, itu kemahiran ataupun amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berhujah dengan kejadian alam agar lebih yakin dengan kebenaran. Dan yang ketiga, sering jaga niat dan arah kiblat dalam kehidupan hanya untuk Allah, tidak disyirikkan. Kita berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah hidayah petunjuk kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesesatan, ya Allah, kecuali kau berikanlah kepada kami hidayah, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami mati kecuali dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam yang taat kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kejahilan, ya Allah. Kecuali kau berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan maksiat, ya Allah. Berikanlah petunjuk jalan bertaubat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabbur, ya Allah, meresap masuk dalam hati-hati sanubari kami ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami bergantung harap, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kaum kami, ya Allah. Sehingga mereka tidak mengetahuinya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, kita doakan terus kita mengambil tauhid dengan ilmu yang benar, ya, dengan hujah cara berfikir yang mantap. Itulah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan boleh menyumbang, ya, dalam nombor yang tertera sekali lagi di atas skrin itu, untuk kita sama-sama membanyakkan cikgu-cikgu. Kita nak banyakkan program berfikir aras tinggi, tapi mesti membawa kepada Tuhan yang maha tinggi, bukan sekadar dapat markah tinggi sahaja di dalam peperiksaan. Itulah objektif pendidikan dalam surah Al-An'am yang kita ingin sebarkan. Jadi kita berjumpa lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan sekolah-sekolah terus membawa kemahiran berfikir aras tinggi sampai kita menghargai ciptaan ilahi. Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.